Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang tuan-tuan. Salam hari Jumaat, hari ni hari Jumaat. Jadi hari ni tak ada apa pun. Saya dekat rumah saya ni. Okey, saya nak buat inspection. Inspection rumah saya sendiri. Sebab apa? Sebab bil setiap bulan dia makin menaik. Bil rumah saya tak ada cecah sampai 200 tak. Rumah saya ni tak sampai, 100 lebih pun tak sampai tuan-tuan. Sebab saya yang buat wiring dia. Jadi saya tahulah macam mana nak rendahkan bil tu. Nak rendahkan bil ni dia ada skill dia sendiri, dia kena ada ilmu dia. Macam mana nak bagi bil rumah kita tu tiap-tiap bulan tak tinggi lah, tidak terlampau tinggi. Maksudnya dalam kondisi pertengahan. Rumah saya ni tak tinggi, bil saya tak tinggi. Alhamdulillah, setakat ni tak cecah lagi 100. Cuma kenapa saya nak buat inspection pada pendawaan rumah saya sendiri, sebabnya bil setiap bulan yang saya terima dia makin menaik. Bila makin menaik ni, ada penggunaan yang saya guna tanpa batas. Maksudnya kipas, macam kipas ni tunjuk dia. Okey, kipas ni tuan-tuan, kalau ada manusia dalam rumah ni, ada manusia lah senang. Dia tak pernah stop. Kadang-kadang saya tidur kat ruang tamu. Saya tidur ruang tamu sebab saya tak pakai aircon. Saya tidur area ruang tamu ni. Ruang tamu ni kalau start saya on waktu ni, pagi, bangun pagi besok, solat subuh, dia tak off pun. Saya tak tutup pun. 24 jam. Kalau saya ada 2 hari kat rumah, 2 hari lah kipas ni berpusing, letih. Tapi Alhamdulillah dia bertahan. Dah 2 tahun lah kipas ni. Jadi saya nak check dia punya bil, kenapa bil saya ni setiap bulan yang saya terima, dia makin menaik. Walaupun dia naik tu tak adalah sampai membebankan saya, tapi saya nak cari apa masalah dia. Jangan ingat rumah electrician bil tak naik tuan-tuan. Bil naik juga. Ada kesilapan dia. Saya tak silap pada TMB. Kalau rumah tuan-tuan pun, kalau seandainya apa ni, bil rumah tuan-tuan naik, mana over lebih daripada biasa, makin naik, jangan mudah nak salah pada TMB. Jangan. Sebab kita kena tengok penggunaan kita sendiri. Macam saya TV. Okey, TV ni, kalau anak saya ada 24 jam, dia tak tengok pun. Cuma dia selalu buka Mama Coco. Mama Coco tu lah yang tengok dia. Itu je lah. Okay, ni DB yang saya buat. Tuan-tuan pernah tengok. Kalau tuan-tuan nak tengok permulaan saya buat wiring rumah ni, tuan-tuan cari dalam YouTube saja Project Mega. Sebab untuk rumah ni tuan-tuan, rumah saya tak luas, tak besar. Bukan rumah double story, bukan rumah orang kaya. Rumah sederhana. Alhamdulillah boleh duduk. Saya 7 beranak boleh duduk. Tapi untuk kos wiring yang masa saya beli pada 2019 kos dia dah 6,000. 6,000 tuan-tuan. Saya buat rumah 1,000 kaki. Peralatan dia dengan apa ni? Dengan DB, saya pakai Hager, metal clad. Semua mega. Dalam ni semua mega. Kabel minima saya pakai 16, kabel bumi 16, 1.5, lepas tu 4mm untuk aircon, 2.5, tak ada looping. Saya jalan benda ni satu circuit dia. Lampu luar ni, kalau tuan-tuan tengok lampu luar, okey ni lampu ni. Okey, lampu ni saya buat satu circuit, maksudnya 1 liter jalan dia je. Rumah saya untuk lampu luar ni ada 4. 1 dekat porch, 2 dekat sebelah kiri saya, 3 sebelah kanan, belakang, 4. Semua 1 liter saya buat. Yang ni 1 liter, 1 liter, 1 liter. Sebab tu rumah saya DB 3 phase. Tapi dia single phase je. Okey, sini dia. Rumah saya ni saya tak perlu check sebab ni saya dah pakai meter ni. Okey, bila meter ni dia akan buat pengiraan terus. Kilowatt dia 319, lepas tu voltage 231. Saya pakai yang ni terus, senang. Lepas tu berapa M? 0.4. Maksudnya 0 M. Rumah saya ni kalau melibatkan sampai je bil, saya akan tengok. Saya akan tengok berapa M. M dia ni mudah je saya tengok. Sebab benda ni tutup macam ni. Tutup macam ni. Jadi senanglah saya boleh tengok. Tak perlu nak pakai kilometer. Jadi rumah saya ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, saya pakai Swiss, Schneider, soket plug Schneider, lepas tu semualah Schneider. Dalam rumah ni Schneider. Lampu saya pakai Philips. Bukan yang jenis saya main tangkap wastak. Untuk rumah sendiri,
saya buat yang betul-betul high quality. Sebab tu kalau perkhidmatan saya dengan customer ataupun pengguna, kalau high quality, saya akan fikir sebiji macam rumah saya. Senang je saya buat. Macam tu. Jadi saya nak check apa masalah dia. Sebelum tu saya kena pakai kilometer. Mungkin ada orang tanya saya, boleh pakai tak meter ni? Okey, meter ni boleh pakai tuan-tuan. Jangan risau. Sebab saya pun malas juga nak buka benda-benda ni. Rumah sendirilah, rumah customer saya rajin. Okey, nak tengok voltage betul tak? Sini dekat dia. Okey, voltage 213, betul tak? Jadi kita tengok sini. 231. 231 voltage TMB. Okey, dekat sini. Berapa dia? Nanti kejap. Okey, 231. Jadi betul lah. 231.5, 0.6. Nah, dia 231.2, 0.6. Jadi betul. Benda ni tak menipu. Dia tepat. Berapa M, dia boleh tahu semua sekali. Dia baca. Jadi benda ni dia ada dua jenis. Satu yang tak ada lampu, dua yang ada lampu macam saya ni. Tapi nasihat saya kalau anda nak pakai, jangan pakai yang ada lampu. Okey, untuk keseluruhan dia M. Berapa M? Okey, M baru 0.4. Jadi betul lah benda ni tunjuk 0.4. Okey, kita tengok sama ke tak M dia. Bagi je lah dia fokus. Bagi nampak semua sekali. Okey, 4M. 0.4. Ini 0.4 juga. Jadi saya nak check takut ada leakage. Jadi sebelum saya nak check ada leakage ke tak, saya kena off semua equipment. Okey, yang saya on hanya ruang tamu. Jadi tuan-tuan kena tahu exhaust fan rumah saya ni, exhaust fan berdebu lah. Saya pun tak sempat nak cuci. Berdebu. Yang betul-betul lebih daripada 24 jam saya buka kipas exhaust fan. Exhaust fan untuk ruang tamu dengan master bedroom. Master bedroom tak pernah stop. Kipas pun sama, exhaust fan pun sama. Saya buat. Tapi bil saya kita akan tengok. Okay, pause ni. Okey tuan-tuan, ni bil rumah saya tak jumpa yang ni. Jadi saya tunjuk yang dalam apa ni, dalam telefon ni lah. Okey, bil dia RM82.37. Murah tak? Murah. Bil rumah saya murah, RM87. Sebelum ni dia main RM30 pula dah. RM70 dia. Jadi berapa yang dia naik? RM10.32. Dia duduk pada tarif yang ketiga. Rumah saya ni dia masuk pada tarif yang ketiga dah. Okay, tarif yang ketiga dia lebih 20 kilowatt hour. Maksudnya penggunaan yang saya guna ni dah melebihi pada tarif yang kedua, lebih 20. Bila lebih 20, dia akan masuk pada tarif yang ketiga. Sebab tarif yang kedua ni dia bagi 100. Lebih kurang macam tu je lah. Saya bukan nak cerita pasal tarif. Tapi saya nak tunjuk berapa ringgit yang naik. RM10.32. Jadi, kalau nak tahu bil sebelum ni, tolaklah RM10 tu. Dia akan jadi RM70. Jadi, bil rumah saya ni RM70 lah sebelum ni. Tak mahal pun, sebab tu saya bagi tahu tak mahal. Selepas daripada saya masuk wifi. Jadi, wifi ni RM10. Saya pun tak pasti, saya tak boleh nak salahkan wifi. Sebabnya tak logik RM10. Tapi wifi ni memang kena on 24 jam pun. Sebabnya soket plug yang saya looping belakang ni untuk TV, saya buat dia satu circuit dia. Sebab saya malah hack. Jadi saya akan check pada DB. Okey, pertama sekali saya akan test M. Dia yang menyebabkan bil rumah kita ni tinggi, biasanya kebocoran M. Kebocoran M ni meter akan baca. Sebab tu sekarang ni TMB dia pakai smart meter. Bila smart meter ada bocor M je, terus anda pun bocor duit. Senang. Ingat, bocor M, duit pun akan bocor banyak lah. Okey, ni dalam keadaan switch off. Switch semua off, maksudnya tak ada penggunaan. Bocor 0.08. Kosong lah. Tapi saya tak nak yang 8 tu. Saya nak semua kosong. Di sini dia.
Okey, nak pastikan lagi. Kosong. Okey, berapa dia? 8. Betul tak? 8. 0.08. Kosong lah. Jadi sekarang ni saya tak nak yang 8 ni. Saya cuba nak cari yang 8 ni. Mana dia punya ni? Dia punya arus yang bocor. Okey. Mana dia? Ni enjin air. Ini untuk apa ni? Water pump. Water pump dah 1 am. 2 am lebih. 2 am. Okey, untuk water pump kita off. Kosong dah. Okey, kosong. Dah kosong. Mana yang ni? Okey, kosong. Tak ada lah, kosong. Yang ni untuk pump. Jadi pump saya kena off dulu. Okey, kejap Pause dia. Okey, jadi dah kosong lah tuan-tuan. Biasalah tu kosong. Saya on balik semua sekali. Okey, on. Tak ada dah. Kosong. Kosong. Saya nak kosong macam ni. Jadi saya nak pergi test dekat meter TMB. Okey, kosong. Okey, dalam. Kosong. Tak ada dah. Okey, inilah cara yang betul kalau kita nak tengok leakage. Kena set pada M, lepas tu tengok. Jadi kosong lah, tak ada apa-apa lah sebenarnya rumah saya ni. Bukannya ada masalah apa pun. Okey, tak ada apa dah. Settle. Untuk M tak ada bocor pun. Jadi saya akan test untuk apa ni? Untuk touching. Cuba tengoklah mana-mana tahu ada ke. Sambil-sambil tu anda boleh belajar. Okey, tak ada. Jadi saya akan test pakai continuity insulation tester. Okey deh. Stop. Okey, saya akan pakai insulation tester. Insulation tester ni switch saya off, saya tak nak on switch. Malas nak pergi on tuan-tuan. Lepas tu untuk MCB saya on dulu. Main switch saya off, RCCB saya off. Okey, battery check. Battery okey, good. Lihat dia Okey, ada bocor. Okey, neutral dengan bumi. Tunjuk bagi jelas dia. Bocor. Bocor.
Tak ada bocor. Okey. On. Kita tengok. Satu. Okey, tak ada bocor. Yang ni tak ada bocor. Okey, yang ni pun tak ada bocor. Tak ada masalah. Cuma neutral dengan bumi je yang ada. Okey, neutral dengan bumi. Sikit sangat je, tak ada masalah. Jadi settle. Allah. Jadi saya akan test sekali lagi. On. Okey, switch sudah ni Dia. Betul on semua MCB. Okey, on. Tak ada dah. Jadi settle tuan-tuan. Hidup. Kipas pusing. Lampu. Nah. Menyala. Jadi settle lah. Saya pun tak ada apa dah. Okey, alhamdulillah. Cuma penggunaan saya mana lebih. Itu je lah. Untuk dari segi kebocoran kebocoran arus, kebocoran M tak ada pun. Maksudnya normal, tak ada bocor M. Dia yang bil rumah anda boleh over ataupun meningkat sebabnya meter dia boleh baca M yang bocor. Jadi itulah tuan-tuan, untuk perkongsian saya, rumah saya ni sini ada freezer. Ini dia. Okey, ni freezer. On. Okey, lepas tu ada cooker. Cooker ni lebih daripada 24 jam. Ada peti. Ada peti sini Semua lain-lain, semua circuit lain-lain saya buat. Rumah sendiri. Macam ni lah rumah customer pun saya buat. Jadi tak ada apa-apa dah. Yang bocor pun tak ada. Penggunaan ni lah senang je. Tak payah nak salahkan siapa-siapa. Setiap bil yang naik tu, kita kena check dulu. Pastikan dulu adakah penggunaan kita yang menyebabkan bil tu naik ataupun pendawaian kita. Kadang-kadang pendawaian ada juga tuan-tuan. Terlampau banyak looping. Kena pilih. Tuan-tuan kena pilih betul-betul. Nak buat wiring, kalau nak cari yang murah tak salah. Tapi untuk bil api pada 2 tahun ke 3 tahun akan datang, anda akan bermasalah. Senang je saya bagi tahu. Anda nak murah untuk pendawaian, tapi anda akan mahal pada bayar bil tiap-tiap bulan pada masa tahun yang akan datang. Senang je. Sebab tu, saya kalau orang cakap harga saya mahal, terpulang tuan-tuan. Rezeki masing-masing. Allah dah atur dah. Mahal kalau dah rezeki saya, insya-Allah dapat. Tapi kalau anda memang nak cari yang murah, nak cari yang bajet, anda kena standby lah untuk bil api pada masa akan datang. Senang je. Bila murah untuk pendawaian, dia tak ada pun pendawaian dia nak jalan ikut cara yang betul. Tak adalah electrician nak habiskan bergulung-gulung kabel, tak ada. Senang saya nak jawab, memang tak ada dah. Rumah saya ni sepatut saya nak pakai 2 dB. Tapi oleh kerana space dia tak ada untuk sub dB, jadi saya pakai 1 dB. Senang. Jadi rumah tuan-tuan, nasihat saya supaya anda tak salahkan wireman ataupun electrician yang akan datang. Tak salah menyalah orang lain. Padahal kesilapan daripada kita sebab kita nak yang murah. Kita nak yang bajet.
kita tak fikir depan hari macam mana. Jadi nasihat saya, pejam mata sedikit. Tuan-tuan pejamlah mata sedikit. Nak buat rumah, kita nak buat yang terbaik. Rumah ni kalau boleh, orang tak nak buat banyak kali. Orang tak nak repair dia tu banyak kali. Kalau boleh kita buat sekali tu je. Kalau dia nak rosak pun 40 ke 50 tahun pula. Itu normal. Kalau rosak pada 30 ke 40 tahun tu normal, tuan-tuan. Tapi kalau wiring 2 tahun dah bermasalah, itu bukan normal. Itu dah memang nak pergi ke laut dah tu duit anda tu. Senang je bagi saya bagi tahu. Ramai saya jumpa kawan-kawan saya sekarang ni, ramai dia bagi tahu customer ramai yang nak murah. Nak murah tak salah. Tapi untuk bil pada masa akan datang, insya-Allah anda akan kena bayar berlipat kali ganda. Orang lain 100, anda 300. Orang lain 300, anda 600. Larat ke nak bayar 12 bulan tu selama 600. Cuba nak fikir. Tapi kesilapan daripada awal. Jadi itulah tuan-tuan, saya pun sambil-sambil tu lama tak cek untuk wiring rumah saya ni. Dah berapa bulan dah? 4 bulan dah saya tak cek. Jadi alhamdulillah hari ni berkesempatan saya cek. Anda pun boleh tengok DB rumah saya sini. Ni. Jadi siapa-siapa nak pakai benda ni bolehlah. Terutama owner pengguna yang nak pakai aircon bolehlah pakai benda ni. Okey, benda ni boleh call saya insya-Allah. Siap pasang 150. Kalau jauh saya cas harga minyak. Saya bagi tahu awal dalam video ni. Pakailah benda ni, tuan-tuan pakai senang. Bila kita tutup stay kita boleh tengok. Kita boleh tengok voltage, kita boleh tengok berapa M. Senang. Rumah saya ni tak lebih daripada 3M, tuan-tuan. Ikhlas saya cerita tak lebih 3M. Sebab tu bil api saya tak lebih daripada 100. Jadi yang mana berminat dengan perkhidmatan saya, insya-Allah anda boleh call pada nombor 0179211245 Zahra Engineering. Saya mempunyai alat yang komplit, tuan-tuan. Saya ada kilometer. Kilometer setakat ni alhamdulillah saya dah jumpa pegawai TNB, dia tak petikai pun saya pakai Kyoritsu ni. Kena ingat saya pakai Kyoritsu. Lepas tu saya ada insulation tester. Insulation tester saya ada. Benda ni bukan harga dia 200, tuan-tuan. Kena faham. Apa lagi yang saya ada? Okey, sini. Saya ada earth tester. Okey, ni earth tester untuk pembumian. Lepas tu saya ada kilometer untuk check voltage aircon. Untuk check voltage aircon pula, sorry. Untuk check suhu aircon. Ini saya ada. Saya ada komplit. Cuma RCD tester je. Satu lagi. Lepas tu ni tembak ni. Ni tembak. Kita nak tahu berapa suhu dia. Betul ke pendawaian kita ni tak bermasalah. Saya akan cek suhu pada ni. Pada dinding rumah saya berapa 33. Dia mesti dapat, bagi je lah dia. Sekurang-kurangnya dia mesti dapat anggaran bacaan lebih kurang ni. Okey, kita tengok pada main switch. Kita tengok 33. 33 tuan-tuan. Kalau kita buat pendawaian yang betul, suhu untuk pada DB ni dia akan sama dengan suhu dalam rumah. Yang ni 33.4. Yang ni 33.3 darjah Celsius. Okey, kabel 33.4. Tengok sama tak? Bila kita buat pendawaian yang betul, untuk kabel tak cepat panas. Saya pakai 16 mm. Semua 16 mm. Daripada meter ke DB, daripada DB ke bumi, earthing system, saya pakai apa ni? Saya pakai 16. Ni. Pembumian saya ada kat luar. Jangan ingat saya tanam. Saya tak tanam pembumian saya tu. Ada kat luar. Jadi tuan-tuan nak buat pendawaian bila cara yang betul, mahal tuan-tuan. Mahal sebab apa? Sebab banyak kena pakai kabel. Bila banyak kena pakai kabel, DB dia tak pakai DB 6 way. Dia akan pakai DB besar. Setakat ni saya buat wiring, saya tak pernah lagi pakai DB 12 way. Melainkan upgrade. Upgrade daripada DB lama ke DB baru. Itu je. Tapi kalau wiring, tuan-tuan boleh pergi tanya mana-mana syarikat. Pertama, syarikat Pelita 7 Construction. Saya yang buat wiring untuk rumah yang dia jual. Tuan-tuan boleh tanya dia direct. Betul tak buat perkhidmatan dengan Zahra Engineering ni, DB tak ada yang kecil. Semua saya suggest 26W, 26W, kadang-kadang 30W. Sebab apa? Sebab atas tu saya tak menipu.
Macam mana nak tahu menipu tak menipu? Tengok pada sini. Tuan-tuan tengok. DB yang saya buat. Ini 36 way tuan-tuan. Ini 36. DB 3 phase. Tapi single phase untuk rumah 1000 kaki penuh. Dapatkah saya tengok? Situ je. Saya nak trace orang menipu untuk kita detect orang menipu. Detect paling mudah tengok pada DB. Selepas daripada tu barulah kira kabel, check voltage apa semua tak kisahlah. Jadi untuk saya hari ni, hari Jumaat, yang mana bil rumah tuan-tuan tu tinggi, bil tak menasabah, anda nak panggil saya check, boleh. Tapi ada harga dia. Saya bagi harga, kalau anda setuju dengan harga saya pergi check. Kalau anda tak setuju, saya tak pergilah. Nak pergi buat inspection, tuan-tuan kena faham. Saya bukan pergi datang tengok DB ke tak. Bukan saya datang pergi inspection ni, pergi tengok DB. Okey, tengok DB, oh ni bil mahal. Rumah anda pakai aircon 70 biji. Tak. Dia tak semestinya pada aircon. Kadang-kadang bil kita mahal pada pendawaian. Pendawaian yang salah, banyak looping. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang penggunaan kita sendiri. Ada orang tak pakai aircon tapi bil api 100 lebih. Ada je saya jumpa. Yang ni ada yang pakai aircon tapi jimat. Tengok pendawaian kita macam mana tuan-tuan. Permulaan kita buat pendawaian jika baik, insya-Allah dia akan baik. Tapi kalau rumah yang kita buat, contoh saya ambil contoh 2000 kaki. Contoh 2000 kaki, lampu penuh, kipas penuh, aircon ada 4-5 biji, anda nak aircon, anda nak bil RM100. Itu tak boleh. Itu tak logik. Mana logik? Pakai aircon 3-4 biji, water heater 3-4 biji, bil nak 100 lebih. Tak boleh tuan-tuan. Sama juga electrician, anda nak murah tapi selamat. Tak boleh sebab penggunaan kabel tu banyak. Bila buat cara yang betul, kabel akan memerlukan banyak gulung. Senang saya bagi tahu. Jadi sebagai ilmu untuk tuan-tuan, saya ambil rumah saya nak cek. Sebabnya bil ni, rumah saya ni pelik juga. Tiap-tiap bulan dia kena naik je. Tapi saya dah syak penggunaan saya sendiri. Saya tak salah mana-mana pihak penggunaan tuan-tuan. Jika penggunaan kita cantik, kemas, teratur, cara kita guna berjimat cermat, jadi insya-Allah kita akan bayar bil tu murah. Lagi satu untuk soket plug. Soket plug kalau anda tak guna, bukalah, cabut daripada soket plug ni. Itu salah satulah rumah saya hanya untuk charger je. Jadi sekali lagi tuan-tuan, dari saya Zahra Engineering, insya-Allah cara saya buat pendawaian, cara yang profesional, cara yang selamat, cara yang untung sama untung. Saya untung, pengguna untung, customer untung. Saya bukan nak fikir saya je untung. Lagi satu, insya-Allah saya bagi waranti pada pendawaian. Dan bila saya buat inspection, saya cerita benda betul. Saya bukan nak cari salah siapa-siapa. Kalau dah salah, salah. Kalau betul-betul lah. Macam rumah saya tak pakai C32. Anda boleh tengok C32 pada DB saya tak ada pun. Saya tak pakai C32. Sebab apa? Sebab peralatan rumah saya tak memerlukan MCB C32 pun. Tengoklah, anda boleh tengok. Jadi sekali lagi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih yang baru follow saya. Terima kasih yang selalu support, yang tunjuk ajar ilmu, apa lagi? Yang selalu berkongsi pengalaman. Terima kasih tuan-tuan. Saya tak kenal anda, tapi anda kenal saya. Di doa, kita sama-sama doa. Semoga doa saya kepada anda yang selalu follow saya ni, semoga anda berjaya dunia akhirat. Bukan berjaya dalam dunia bisnes, tapi berjaya dalam dunia akhirat ni, tuan-tuan fahamlah maksud dia, ke syurga lah tu. Jadi doakanlah untuk saya juga. Saya cari rezeki ke arah ni. Yang betul saya kena cerita betul, yang salah saya kena cerita salah, senang je. Saya tak ada nak aibkan orang tu, nak aibkan orang ni. Tak ada. Kerja saya buat tugas saya betul. Jadi sekali lagi daripada saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi